Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, wa ba'd. Jadi insyaAllah pada pagi yang ceria ini kita tadabbur ringkas kepada surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, juzuk yang ke-29, surah yang ke-67. Surah Al-Mulk kita duk baca dah kan. Kita tengok fadilat ataupun kelebihan dia dan juga beberapa penjelasan yang sangat penting. Dia panggil surah Al-Mani'ah. Macam-macam nama dia, kita tengok nanti insya-Allah. Kita mula dengan baca beberapa ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Itu di antara beberapa ayat yang kita baca. Sebab ayat ni sudah dibaca dah, setiap malam sudah baca. Cuma kita nak tadabbur ini, nak tengok tentang beberapa fadilat ataupun kelebihan dia. Yang pertama dia panggil tasmiyatus surah. Surah ini nama apa? Tanda situ. Yang pertama nama dia surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Inilah yang ditulis dalam mushaf, dalam Quran kita tu surah Al-Mulk. Dan juga ditulis dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab tafsir, nama dia Al-Mulk. Nama dia lagi Al-Munjiyah. Al-Munjiyah. Nama dia lagi Al-Mani'ah. Al-Mani'ah. Ada juga orang namakan dia surah Tabarakah. Itu di antara nama-nama dia. Sebab apa dinamakan, kita tengok. Nama dia surah Al-Mulk.
Sebab Allah Ta'ala sebut di awalnya tabarakallazi biyadihil mulk. Tabarak mana maha berkat serta maha tinggi, dan kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan. Al-mulk maknanya kuasa. Pemerintahan itu di mana? Duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Qulillahumma malikal mulk. Yang menguasai segala kuasa ni Allah Azza wa Jalla. Manusia ni kuasa juga, tapi kuasa yang sangat terhad. Terhad dari sudut masanya, terhad dari sudut tempoh, dari sudut kekuasaannya, sangat terhad. Cuma itu istilah kan. Yang kedua, di antara nama dia dan juga kelebihannya sekali. Nama dan kelebihan dia, dinamakan surah itu dengan nama surah Al-Munjiyah. Tanda tuan, surah Al-Munjiyah. Sebab apa dinamakan surah Al-Munjiyah? Sebab dia tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna suratan minal Qur'ani 30 ayah. Tanda ni, ada satu surah dalam Quran bilangan dia 30 ayat. Karena itu anak kata kita letak kertas photostat itu sementara ya tu. Nah, yang kita naknya setiap hari kita hafal satu ayat. Ayat dia pendek-pendek tengok ni. Kita baca sini, ada satu baris, ada yang kurang. Maknanya kalau kita hafal satu hari satu ayat daripada pagi sampai malam, agak-agak boleh ingat ke tidak? Hari ini tu so kata lain. Ambil ayat yang pertamanya, tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku ingat lagi Allah khalaq. Stop dulu setakat tu. Jangan duduk tomok. Nah, satu hari daripada pagi subuh ni sampai malam nanti. Ingat ada satu. 30 hari insya-Allah boleh khatam. Tak payah cari kismih apalah. Nah, dia kata kena pakai kismih mula dah ustaz. Nak hafal Quran ni. Kata tak perlu kismih, ulang banyak kali. Ulang, insya-Allah dia akan ingat. Dia kata tua dah ni. Siapa dia kata tua tak boleh hafal Quran? Berapa ramai orang-orang di kalangan sahabat dulu tua baru masuk Islam. Kan? Baru jumpa Islam. Itu pun masih lagi jadi hafiz, jadi orang yang hafal Quran boleh insya-Allah. Maka Nabi sebut dalam hadis ini, dia kata ada satu surah dalam Quran 30 ayat, syafa'at rirajulin hatta ghufira lahu. Dia menjadi pemberi syafaat, peminta pertolongan kepada kita pada hari kiamat ketika kita dalam kubur, sehingga diampunkan bagi orang yang membacanya. Dalam istilah bahasa kita sekarang ini, kita panggil bertaraf peguam lah dia tu. Kerja dianya syafaat, mana nak minta pertolongan, minta dengan Allah Azza wa Jalla, ya Allah orang ni duk baca aku sentiasa ni, tolonglah lepas dengan dia daripada azab kuburnya, tolong lepas dia daripada azab neraka insya-Allah. Qala hiya suratu tabarakallazi biyadihil mulk. Itu nama dia juga, nama Munjiyah, dan juga surah itu dikenali dengan nama tabarakallazi biyadihil mulk. Ada pula dengan nama surah Al-Mani'ah. Nama yang ketiga, nama dia Al-Mani'ah. Apa dia Mani'ah? Penghalang ataupun penghadang. Mani'ah. Dalam hadis yang kedua tadi dikeluar oleh Imam Ahmad dan lain-lain dengan sanad yang ada yang kata hasan, ada yang kata lebih baik. Yang ketiga, yang kedua ni, hadis yang kedua ni Al-Mani'ah, surah Al-Mulk itu dia panggil surah Al-Mani'ah. Mani'ah mak penghalang, hiyal munjiyah, iaitulah yang menyelamatkan kita, tunjihi min azabil qabri, yang menyelamatkan kita daripada azab kubur. Ini yang kita selalu masyhur kan. Kita kata surah ni surah yang menyelamatkan kita daripada azab kubur, sebagaimana yang diriwayat oleh Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan tanda hadis ni. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardahu, dia kata apa? Man qara'a tabarakallazi biyadihil mulk kulla lailatin. Siapa dia baca surah tabarakallazi biyadihil mulk setiap malam. Setiap malam kita baca. Mana'ahu Allahu biha min azabil qabri.
nescaya Allah SWT halang dia daripada terkena azab kubur. Itu kata-kata Ibnu Mas'ud. Kata-kata Ibnu Mas'ud. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusammiha, kami namakan surah ini al-mani'ah, penyekat ataupun penghalang. Wa innaha fi kitabillah, dia terduduk dalam Al-Quran, satu surah, man qara'a biha fi kulli lailatin, siapa dia baca pada setiap malam, faqad aktsara wa ataba, dia telah banyak kebajikannya dan baik dia punya amalan. Alhamdulillah, hadis ini dikeluar, kata-kata Ibnu Mas'ud ini dikeluar oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Kubra, wa hasanahul Hafiz Ibnu Hajar mengatakan sanad dia hasan. Itu di antara nama-nama yang disebut oleh para ulama. Kita juga sebut dengan nama apa? Nama Tabarak, surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan daripada Ibnu Abbas, ini nama yang keberapa? Yang keempat dah. Daripada Ibnu Abbas, samaha al-mujadilah, dia namakan surah ini juga dengan nama Mujadilah. Mujadilah ni makna surah yang akan berhujah, jidal. Li'annaha tujadilu an sahibiha yaumal qiyamah, kerana dia akan berhujah untuk orang yang baca dan beramal dengan dia pada hari kiamat. Baca dan beramal dengan dia pada hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Tinggal lagi waktu nak baca. Biasa kita akan baca bila? Kita akan baca pada waktu malam, sebagaimana yang disebut dalam hadis yang lain. Hadis yang dikeluar oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan Tirmizi daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia kata apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sehingga dia baca surah Alif Lam Mim Tanzil, surah Sajadah, dan juga surah wa tabarakallazi biyadihil mulk. Jadi dua ni kita kena bacanya, Sajadah dengan surah Al-Mulk. Wa hadisun sahih, sebagaimana hadis ini telah disahihkan oleh beberapa orang alim ulama dalam bidang hadis. Cuma bila kita kata Nabi kita tak tidur sehingga dia baca surah ni, timbul lagi soalan, waktu mana? Adakah lepas isya selalu, ataupun sebelum tidur, dekat-dekat nak tidur betul-betul duduk atas tilam baru kita baca ke macam mana? Sebab hadis yang kata kana la yanam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sehingga dia baca dua surah ini, daripada hadis Jabir tadi. Maka kata di para ulama, kalau nak kira malam baca pada waktu malam, fi kulli lailatin, dalam hadis Ibnu Mas'ud tadi kan. Jadi kalau malam ni mengikut dalam Islam kita ni, malam tu bermula daripada maghrib sampai ke subuh, maka itu malam. Itu dia kata malam. Maka di sini para ulama kata eloknya kita campurlah. Mana malam tu malam lah. Kalau kita baca lepas solat isya tu kira malam dah tu, kan? Kalau kita boleh baca akhir sikit sampai mereka dekat nak tidur pun baik. Yang tak baiknya apa? Yang tak baiknya apa? Tak baca. Itu yang tak baik. Pasal jemaah ni ada confuse, dia kata, saya dengar orang kata surah ni baca belum tidur, tapi di masjid baca lepas isya. Tak. Macam mana kita nak beri jawapan? Dia panggil jawapannya at-taufiq. Di antara riwayat-riwayat yang ada, baca pada waktu malam, maka kita mengatakan bermulanya bacaan itu malam. Kita tak baca lepas asar, kita baca malam. Jadi lepas mai isya, betul lah tu. Dan seeloknya diakhirkan dia bila sampai kepada peringkat kita nak tidur. Sebab hadis tadi kata la yanam, dia tak tidur kecuali dia baca. Maknanya ulama kata ada dua tempat, dekat dengan nak tidur kita baca satu, ataupun maknanya mu jangan tinggal bacaan ayat surah ini sebelum kamu tidur. Mana tak kira lah, mana masa tu agak luas, bermula daripada bila? Daripada lepas salat isya sampailah kepada kita tidur. Itu dia panggil dari sudut bahasanya masih lagi dalam waktu malam. Alhamdulillah. Maknanya kita ada kelebihan surah Al-Mulk ni, mani'ah, penghalang daripada azab kubur,
dia jadi mujadilah, dia akan jadi pembela kepada orang yang membaca dan beramal dengannya. Kemudian dia juga termasuk di dalam surah yang akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Timbul lagi bagaimana ketib bacaan. Dia baca ni bukan setakat baca saja. Itu orang panggil langkah pertama. Langkah pertama tu memang bila kita baca semua dapat pahala, kan? Al-Quran ni satu huruf berapa pahala? 10. Nabi SAW kata, aku tak kata alif lam mim tu satu huruf. Alifun harfun, walam harfun, kan? Mim harfun. Maknanya kalau kita baca alif lam mim, sudah 3 huruf, sudah 30 pahala kita dapat. Maknanya, tapi bagaimana cara tik beramal supaya kesan yang kita nak tadi, dia ni jadi ayat kepada yang menghalang kita ni daripada mana? Daripada azab kubur, menjadi syafaat kepada pembacanya, menjadi peguam kepada orang yang membacanya. Maka jawab dia yang pertama sekali, al-amalu yajibu an ya'mala bil ahkam. Yang pertama, tanda tip yang pertamanya, kita kena baca dia. Kita kena baca surah Al-Mulk tu kena baca. Jadi kalau tak baca tak jadi. Baca dulu barulah dia panggil, baru dia kira jadi dia punya kelebihan yang nak disebut tadi. Kemudian beramal, yang pertama baca, yang kedua memahami isi kandungan dia. Kita faham isi kandungan yang terdapat dalam surah itu. Sebab apa? Sebab dalam ayat ini memberi motivasi yang besar kepada kita. Memberi motivasi yang besar kepada kita. Kita akan baca beberapa ayat selepas pada muqaddimah ini, insya-Allah taala. Setiap malam kalau kita baca, kita pun faham makna dia. Allah nak kata apa kepada aku. Sebab itulah saya sendirilah saya sebut, tidak disebut oleh para ulama yang ni dalam kelebihan dia. Kita kata ayat surah Al-Mulk ini salah satu daripada surah apa? Surah motivasi kepada orang yang beriman. Bila dia baca, disebut tentang mati, tentang hidup, tentang ada pembalasan di akhirat esok. Tentulah orang yang membacanya, orang yang memahaminya, orang yang tahu makna dia, tak akan berani langgar apa yang telah diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, ataupun cuai terhadap apa yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Mana yang pertama baca, yang kedua memahami, yang ketiga menghayati apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, sama ada dalam bentuk akhbar, cerita-cerita yang disebut, ataupun berbentuk arahan yang telah Allah SWT arahkan kepada kita. Maka yang keempat, iaitulah al-mudawamah, maknanya baca sentiasa. Tidak kata waktu pergi masjid orang baca, kita baca. Waktu kita duduk seorang-seorang kat rumah tak baca, maka itu dia panggil tidak termasuk dalam orang yang beramal dengan surah yang besar ini. Para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, itulah yang disebut sebagai muqaddimah kepada surah yang besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kata kalau kita nak baca pagi boleh. Tak tahulah, yang pentingnya dalam riwayat-riwayat sebut itu Nabi kita tak tidur kecuali baca. Maknanya tidur ni biasa menjadi uruhnya, iaitulah uruh dianya malam, barulah kita baca. Waktu kita dah luaskan tadi, daripada malam tu, kalau daripada maghrib ke malam dah. Tapi elok dia lewatkan sikit selepas Isya. Kalau boleh ditangguhkan lagi sampai dekat nak tidur, itu yang terbaik, insya-Allah taala. Baiklah para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, jelaslah kepada kita dari sudut kelebihan surah ini beberapa hadis. Nama-nama surah juga kita telah sebut, dan juga waktu untuk beramalnya juga sudah diperingatkan. Sekarang ini kita masuk kepada bilangan ayat, jelas 30 ayat, dan ada satu riwayat juga mengatakan 31 ayat. Dia diambil daripada ayat qad ja'ana nazirun. Ayat yang ke-9 tu, qalu ba'la qad ja'ana nazir. Dia berhenti setakat tu, dia kata tu ayat yang ke-9. Kalau pecah situ, maka dia akan timbul 31 ayat. Tapi yang banyak dalam mushaf kita ni
Mushaf Osmani yang kita duk baca hari-hari ni, dia panggil 30 ayat. Jadi alhamdulillah. Surah ini Makkiyah. Apa makna surah Makkiyah? Para jemaah tanda. Kalau kita baca dalam Quran, kan biasa di kepala surah dia akan tulis surah ayat ini diturunkan di Makkah. Kenapa? Makna ayat yang diturunkan di Makkah ini ayat yang biasanya akan menyebut isi-isi kandungannya tentang apa? Tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, tentang beriman kepada Allah. Sebab orang di Mekah ni di peringkat awal. Makkiyah maknanya sebelum Nabi kita hijrah, diturunkan di Mekah ayat ini. Pada waktu itu waktu permulaan. Waktu permulaan ni waktu sangat gawat. Orangnya dengan diganyang oleh puak Quraisynya, diganyang oleh anak beranak sendiri, kacau kita nak beriman. Maka pada waktu itu kebanyakan ayat-ayat Makkiyah Allah Ta'ala turunkan ayat tentang tasbitul aqidah, nak menguatkan akidah tauhid, supaya tauhid kita ni mantap. Bila dah mantap, kalau ajak bertempur tak ada siapa takut. Itu satu. Dan terdapat banyak dalam surah Al-Makkiyah juga kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Apa tujuan? Tujuannya tasliyatan lil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, nak memberi motivasi supaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabar. Dia kata apa? Kalau kita nak berjuang Islam, baca orang-orang dulu apa yang sudah jadi kepada mereka. Mereka telah diuji, mereka telah diunaya, mereka telah dizalimi, semua sudah berlaku pada mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak orang yang mari kemudian yang baca Quran ni memahami bahawa perjuangan kita mesti melalui rintangan yang cukup dahsyat, Isi di antara isi kandungan surah, tanda dia, di antaranya ayatullah fil anfusi wal afaq. Allah Ta'ala sebut dalam surah ini beberapa tanda kekuasaan Allah Ta'ala dalam diri kita sendiri. Tabarakallazi biyadil mulk alladzi khalaqal mauta wal hayah. Kita sendiri Allah Ta'ala jadikan kita ni hidup, kemudian kita mati pula, kan? Dan juga Allah Ta'ala peringatkan kepada kita al-afaq, benda-benda yang besar yang berlaku di ufuk, dengan ni disebutnya tentang walaqad zayyana as-sama', kami dah perhiaskan langit tu dengan bintang-bintang. Kemudian Allah Ta'ala tunjuk pada kita bumi dengan langit yang begitu luas, burung-burung yang berterbangan. Semua ini nak menguatkan hujah kita bahawa hujah wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan dalil-dalil yang boleh kita dengar daripada ayat Quran. Dalil yang boleh kita tengok, dia panggil ayatun manzurah, ayat-ayat yang dilihat. Kan kita ni ada berapa ayat? Dia panggil ayat makru'ah, ayat yang kita baca. Ayat masmu'ah, ayat yang kita dengar. Satu lagi ayat dia panggil manzurah, ayat-ayat yang kita boleh lihat. Ini yang besar. Bagi orang yang beriman, dia tengok semua yang berlaku di atas dunia ini adalah merupakan ayat-ayat yang dilihat, ayat yang dapat dilihat, dan kita dapat berfikir bagaimana kuasa Allah Azza wa Jalla mengatasi segala kuasa di atas dunia ini. Cuba tuan-tuan dan para jemaah sekalian fikir, di saat kita duduk hari ini, apa benda yang menakutkan dunia hari ini? Dunia sudah sibuk dengan apa? Sibuk dengan virus. Virus corona tu besar ke dia? Tak nampak pun. Tiba-tiba yang orang letak tangan dia sini, kita pergi letak juga. Jadi dah. Balik pergi bersalam orang lain, sambung pula. Kecil, tak nampak. Tapi kalau kita nampak musuh tu datang besar, sebesar gajah kalau kita kata, besar kambing pun tak apa dah. Mari dah. Senang nak buat kira. Ni benda tak nampak, habis orang pakat takut. Sampai Masjid Haram pun kena tutup. Masya Allah, tabarakallah. Ini satu benda yang ajaib, kuasa Allah Ta'ala. Dia boleh bawa kuasa dengan kuasa yang besar. Mari orang panggil gempa bumi, mari ribut besar di langit, mari ombak besar di laut. Dan dia boleh juga mari dengan benda-benda kecil, virus-virus yang datang, kita tak tahu bagaimana nak menghadapinya. Orang panggil kelang kabut habis dunia. Berapa banyak dah syarikat penerbangan terpaksa mencutikan staf-staf dia. Sebab apa? Sebab tak ada orang nak terbang. Masya Allah, tabarakallah.
Ini kuasa Allah Azza wa Jalla. Allah kata, mu tengok dalam diri kamu, kamu tengok di langit di bumi, dan kamu tengok bagaimana kuasa Allah SWT. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Kita tak tahu kuasa Allah Ta'ala ni kecuali Allah saja yang tahu. Kuasa Allah Ta'ala. Dengan benda kecil boleh, dengan air yang lembut, air ni dia boleh masuk dalam besi, boleh masuk dalam paip. Tapi kalau dia ada rabah besar, bangunan apa boleh runtuh dengan sebab dengan sebab air. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, kita masuk pada ayat kita yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan memanglah dia yang maha kuasa atas tiap-tiap suatu. Jadi Allah SWT mula ayat ini dengan tabarak. Apa makna tabarak? Dengan mana ta'azamat barakatuh, besarlah keberkatan Allah Azza wa Jalla yang telah berkat Allah Ta'ala begitu, dan besarlah kebajikannya, besarlah anugerahnya, besarlah kelebihannya. Itu dia panggil tabaraka, ambil daripada perkataan al-barakah. Kan kita, Masya Allah, kalau kita tengok orang dapat nikmatnya, kita kata Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah. Maknanya Allah Ta'ala menghendaki awak dapat nikmat. Tabarakallah, mana banyaknya keberkatan, banyaknya kebaikan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu. Itu bahasa kita. Jangan tengok orang dapat nikmat, pakat duk puji belakang ni. Hari ni sehari dua ni sibuk dengan duduk tayang keputusan peperiksaan SPM anak-anak. Tayang habis. Kalau hak dapat A tayangnya, hak tak banyak A tu sembunyi juga, tak apa nak tayang mana juga kan. Tayang. Biar nak tanya. Tapi kita hak tengok, jangan duduk bisa. Hebat, geniusnya anak dia ni. Nyuri makan berapa ni? Benar. Duk kira nyuri makan apa ya kita ni? Ya, kalau dia nak tanya kismis tu syarikat apa? Mudahlah. Bila kita tengok apa saja yang rasa menakjubkan kita, mengagumkan kita, tengok budak cerdik, tengok cantik benda-benda yang kita tengok ni, kita kata Masya Allah tabarakallah. Barulah kita kembalikan keindahan itu, kembalikan nikmat itu kepada siapa? Kepada Allah. Jangan duduk kata bijak dia ni. Bijak. Mungkin hari ni bijak, esok tak tahu apa jadi. Maka itu sangat berbahaya kepada kehidupan masa depan anak-anak kita. Jangan mudah-mudah, jangan puji kuat-kuat. Satu lagi penyakit yang berbahaya, dia panggil penyakit ain. Penyakit apa? Penyakit ain ni penyakit mata orang. Orang tengok dia puji lebih-lebih, dalam jiwa dia ada perasaan tak baik, maka mungkin budak ni akan rebah. Tengok berapa ramai anak yang cantik-cantik, budak-budak yang cerdik-cerdik dekat universiti contoh, masuk sekolah, tiba-tiba balik tak tahu penyakit apa. Habis doktor pakar kita bawa, tak dapat nak kesan penyakit. Masya Allah tabarakallah. Ini di antara gara-gara mata manusia yang nakal itu, dia panggil penyakit ain. Dalam hadis Nabi kata innal ain haq, penyakit ain itu benar, dan kalau kena kepada unta, dia masuk dalam periuk. Kalau kena kepada orang, masuk kubur. Dua ya. Mana penyakit ain ni? Iza asabal jamal dakhalal qudur, wa asabal insan dakhalal kubur. Dua dekat, bunyi dekat-dekat dah. Kalau jamal masuk kudur, masuk periuk. Kalau kena orang, masuk kubur. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta selamat. Jadi dalam ayat Allah Ta'ala sebut apa ini? Allah Ta'ala ni dialah sahibul khair, Tuhan yang memberi kebajikan, yang memberi kelebihan, yang memberi al-ihsan, dan segala perkara anugerah Allah Ta'ala beri. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua apa yang kita dapat dan segala nikmat itu dah daripada Allah Azza wa Jalla, dan nikmat Allah Ta'ala itu tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah Ta'ala, tidak akan terhitung sama sekali. Kalau tidak akan terhitung sama sekali, terlalu banyaknya, terlalu besarnya. Maka kerana itulah dalam risalah yang saya bagi hari itu, di bawah tajuk hakikat syukur, kan? Bagaimana kita dapat nikmat, kita nak bersyukur? Maka syukur itu mengikut kategori nikmat yang kita dapat. Dapat ilmu, kita ajar orang, kita beramal dengan ilmu, kemudian kita ajar orang.
Dapat harta, kita bantu orang di mana ke tempat yang diperlukan. Setelah kita menyelesaikan keperluan diri kita, dapat apa saja kuasa, kita tolong dengan kuasa kita untuk menyelesaikan masalah masalah dunia, masalah masyarakat. Itu yang kita buat. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha berkat ini, yang maha tinggi kedudukannya, dia kata apa? Biyadihil mulk, di tangannya lah kekuasaan yang tak ada siapa boleh mengatasi kuasa Allah Azza wa Jalla. Di antaranya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana? Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam solat, dia panggil solat doa istiftah. Nabi kata apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu dipanggil maknanya kita dengan Allah Azza wa Jalla ni ada dua. Sama ada doa berbentuk pujian semata-mata kepada Allah. Ini kita puji ni, kita tak minta apa pun. Kita kata subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, yakni maha suci engkau ya Allah dan segala pujian bagimu ya Allah, maha tinggi nak kedudukan namamu ya Allah, itu dia panggil, dan maha agung kuasamu ya Allah. Itu dia panggil ta'ala dengan makna ala wartafa'a, bermakna Allah SWT ni maha tinggi kedudukannya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi tak ada siapa yang boleh mengatasi. Maka Allah kata biyadihil mulk, di tangannya lah, di bawah kuasanya lah. Segala kekuasaan atas dunia ini duduk di mana? Di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Pada hari akhirat nanti Allah SWT akan berfirman, Anal Malik, akulah penguasa segala kuasa. Aina mulukul ard, di manakah penguasa-penguasa atas dunia dulu? Tak ada siapa nak jawab. Semuanya tunduk kepada keagungan Allah Azza wa Jalla. Karena itu di antara nama Allah, wa min asma'ihi ta'ala maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Kan yang dalam surah Al-Fatihah kita baca, ada yang baca kata maliki yaumiddin, raja segala hari pembalasan. Maka bila Allah Ta'ala sebut dia tu biyadihil mulk, di tangannya lah kuasaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tak ada siapa yang boleh menguasai kuasa Allah Azza wa Jalla, maka tidak melemahkan oleh sesuatu. Falahul qudratut tamah, Allah SWT mempunyai kuasa yang sempurna dan kudrat yang menunjukkan di atas ketinggian ilmu Allah Azza wa Jalla dan kekuasaannya. Masya Allah, tabarakallah. Siapa dia? Allah yang berkuasa ni, apa yang dia telah buat? Ini kita kata ayat motivasi tadi. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tengok ayat yang kedua tu dalam Quran. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu. Mula-mula mati, kemudian kita hidup, kan? Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Allah Maha berkuasa membalas amal kamu, lagi Maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Tengok ni, ayat yang kedua ni kita boleh berhenti lama di sini, sebab Allah SWT cerita kepada kita tentang inilah di antara hikmah. Dipilih juga kenapa surah Al-Mulk ini dibaca pada setiap malam. Allah kata apa? Allazi khalaqal maut. Tengok, Allah Ta'ala mula ayat tadi dengan tabarak, kemudian dia nak cerita tentang Allah, dan Allah nak suruh kita ingat Allah SWT dengan kekuasaannya di dunia dan juga di akhirat telah menciptakan mati dengan hidup. Mati itu satu makhluk. Di akhirat esok, apabila semua ahli syurga masuk dalam syurga, Allahumma ja'alna min ahlil jannah, kata amin. Orang neraka masuk dalam neraka, na'udzubillah minan nar. Pada waktu itu dibawanya mati. Mati dia letak di tengah-tengah, di antara neraka, di syurga dengan neraka. Allah tanya kepada ahli syurga, ya ahlul jannah, mu kenal tak siapa tu? Pakat tengok belaka, dia kata dia tu mati tu.
Mati itu berupa nanti di akhirat. Mati itu panggil pula ahli neraka. Mu kena ni, mati. Kita sekarang ni tak kena sebab kita belum jumpa mati. Bila kita dah mati esok, barulah kita tahu, oh ni mati. Rupanya itu cara dia. Selesai semua dikenali, ahli syurga kena, ahli neraka pun kena, mati. Summa yuzbah. Mati itu disembelih di antara syurga dengan neraka. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu, khulud la maut. Kamu semuanya akan kekal hidup, tak mati-mati lagi. Sebab mati sudah tidak ada. Mati sudah mati. Tak ada lagi mati. Nah, ini yang kita takut. Maka Allah Ta'ala mula dalam ayat ini, khalaqal maut. Dia mula dengan mati dulu. Mula dengan apa? Dengan mati dulu. Dua sebab. Tanda para jemaah sekalian. Yang pertama, annal mauta sabiqun. Kita manusia ni mati dulu baru hidup. Betul tak? Wa kuntum amwatan fahyakum. Allah kata, mu dulu mati, sekarang ni aku hidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian aku matikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian aku hidup balik kamu. Ini di antara, maknanya kita ni manusia dari sudut tartib zaman ni mati dulu. Sebelum kita dilahirkan oleh mak ni, ada ke tak ada kita? Mati tu, orang panggil tak ada. Sekarang ni hidup. Lepas pada ni mati. Lepas pada mati, kita orang beriman ni yakin dan percaya akan hidup balik kan. Itu dia panggil tartib dia. Yang kedua, untuk memberi isyarat bahawa kamu ni hidup seketika je. Lepas pada tu, khalaqal mauta wal haya, kamu akan mati balik. Maka kerana itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa memperingatkan kita. Nabi kata, akthiru zikra hazimil lazat. Hendaklah kamu banyak mengingati perkara yang boleh memotongkan kelazatan. Apa dia? Mati. Ada riwayat kata, Nabi kata, akthiru, hendaklah kamu banyak ingat kepada hadim, yang meruntuhkan segala kelazatan. Maksud di sini apa dia? Kelazatan dunia akan hilang dengan datangnya mati kepada manusia. Jadi bila kita ingat ke mati, maka kita akan runtuhkan perasaan-perasaan tamak, akan hilang perasaan-perasaan yang tidak baik terhadap orang, akan hilang benda-benda yang tak baik dalam hidup kita ni, sebab kita tahu kita akan mati. Banyak kali dah anda tanya kepada para jemaah sekalian, ingat ke tidak soalan kita dulu, apa beza di antara ingat mati dengan takut ke mati? Ingat lagi? Beza antara ingat ke mati dengan takut mati, apa beza? Boleh? Tengok beza dia. Dia kata sama je tu, mati belakang betul, tapi hak ni takut mati, hak ni ingat mati. Perbezaannya macam mana? Perbezaannya kecil tapi besar. Orang yang takut mati, dia tak mau mati. Segala ubat dia beli belakang, itu takut mati. Orang yang ingat ke mati, dia sentiasa berhati-hati. Ni nak buat benda ni, halal ke haram? Sebab kalau buat benda haram, kalau mati ketika ni, apa nak buat? Allahu Akbar. Kita nak, maknanya pergerakan kita sangat terhad, duduk di bawah kawalan. Sebab kita bimbang, bila kita mati dalam keadaan ni, apa akan jadi? Kalau aku mati dalam keadaan ni, apa? Masya Allah, tabarakallah. Ketika itu orang ingat ke mati, jiwa dia tenang, dia tak akan buat maksiat, tidak akan buat kemungkaran, sebab dia takut dia mati dalam keadaan tidak baik. Maka para ulama tadabbur kata apa? Ingat ke mati bukan merusakkan kehidupan kita, tidak. Hidup macam biasa sebagai seorang manusia yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, tetapi ingat itu menjadi break yang boleh menyekat kita daripada melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Kerana Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, inna dunya hulwatun khadiratun, dunia ni hijau lagi manis. Maka Allah Ta'ala nak uji kita, bagaimana kita nak buat. Tengok dalam ayat ini Tuhan kata apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kita, siapakah di kalangan kita orang yang baik amalan. Allah nak uji kita siapa dia baik amalan. Mana kata di ulama, ujian hidup kita ni berkait dengan hidup dengan mati kita. Selagi kita hidup akan menghadapi ujian. Selagi kita hidup akan menghadapi ujian. Lepas daripada kita mati, Allah Ta'ala nak tengok apa kesan.
Dia panggil azab kubur, soal muka nakir, soalan-soalan dalam kubur. Itu semuanya kesan daripada ujian atas dunia. Kita lepas ke tak lepas? Maka kata di para ulama, ayat ini menunjukkan dalil kebaikan, kelebihan hidup. Jangan mudah nak mati kita ni, kalau boleh kita hidup. Sebab apa? Pernah Nabi SAW ditanya, man khairun nas. Ini tanda ni para jemaah sekalian, man khairun nas, siapa ko orang yang baik amalan, orang manusia yang terbaik, siapa? Qal, kata Nabi SAW, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang baik itu orang yang panjang umurnya dan baik amalan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan lain-lain. Maknanya orang yang panjang umur, amalan baik, itu khairun nas, orang yang bahagia, orang manusia yang baik. Dan dalam hadis lain Nabi SAW sebut, wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Sebab kalau orang mukmin, orang yang beriman, tidak bertambah umur dia kecuali bertambahnya kebajikan. Tidak bertambah umur dia kecuali bertambahnya kebajikan. Alhamdulillah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maknanya selagi kita ada umur, kita tambahlah kebajikan kita. Nak mari masjid awal, duduk dalam masjid, kita baca Al-Quran, duduk berzikir, solat berjamaah. Kalau ada tazkirah, kita dengar, mudah-mudahan ada benda yang boleh mencuri hati kita, ada motivasi yang boleh menguatkan keimanan kita, dan ada nasihat yang boleh menjadi panduan dalam hidup kita. Dengar. Kadang-kadang kita mari masjid, tapi tak berzikir. Kalau ada orang kuliah, ada orang tazkirah, kita duduk buah, bukan nak dengar. Ini satu kerugian besar bagi kita. Sepatutnya waktu orang tazkirah, tak payahlah kita bercakap. Itulah peluangnya kita nak dengar nasihat. Masa nak bercakap cukup panjang lagi masa kita ada. Jadi ini dipanggil ambil peluang yang besar. Satu masa, satu saat yang Allah Ta'ala beri pada kita, biar ada belakang dalam itu. Ada sedekahnya, ada zikirnya, ada solatnya, ada suruh benda baiknya, ada larang benda mungkarnya, biar kita ada. Sebab Nabi sebut dalam hadis, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap benda baik itu sedekah. Wa fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Setiap benda binatang yang bernyawa, kalau kita beri dia makan, kucing ke apa benda, semuanya boleh pahala belaka. Ingat tak satu kisah bagaimana seorang yang beri minum kepada anjing yang dahaga, itu pun dapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana kalau kita beri makan pada manusia yang beriman pada Allah Ta'ala, kita kata tentulah pahalanya lebih besar lagi. Maknanya bila kita duduk atas dunia ini, duduk dalam satu benda yang besar, Allah Ta'ala nak uji kita, nak tengok liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian seorang ulama salaf nama dia Al-Fudayl bin Iyad. Jadi kita akhiri dengan cerita ni. Al-Fudayl bin Iyad rahimahullahu taala ditanya tentang ayat ini, ahsanu amala. Apa kemakna ahsanu amala? Fudayl kata akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan paling benar. Itu syarat nak jadi amalan yang baik itu, ikhlas dan benar. Kemudian dia kata, kalau kita buat amalan secara ikhlas tapi tak betul, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, tidak diterima. Kalau betul 100% ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walan yakun khalisan, tapi tidak ikhlas, lam yuqbal. Maka syarat Allah Taala nak kabulkan amalan kita ni dua syarat. Ahsanu amala di sini, yang pertama sekali iaitulah kita buat dengan ikhlas. Yang kedua, kita buat mengikut apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir ayat kita ni Allah sebut wa huwal azizul ghafur. Allah Ta'ala aziz, maha berkuasa, al-ghafur, maha pengampun. Tengok Allah Ta'ala kata yang pertama dia bersifat dengan aziz, aku ni maha berkuasa. Maknanya kalau mu derhaka, kalau kamu tak dengar kata juga, kamu tak ikut apa yang aku arah, kamu langgar peraturan aku ni qawiyun aziz, maha berkuasa. Boleh je ambil tindakan ke atas kamu mudah-mudahnya, kan? Tapi kalau kamu bertaubat, kalau kamu istighfar, kalau kamu kembali kepada Allah Azza wa Jalla, wa huwal azizu al-ghafur, Allah Ta'ala maha pengampun. Jadi sifat Allah Ta'ala tu dua.
Ini yang disebut oleh ulama Ahlus Sunnah, mengatakan kita dengan Allah Azza wa Jalla ni kena berjalan seperti burung dua sayap. Burung boleh terbang tak satu sayap? Tak boleh. Kita pun dua-dua kena berjalan di antara al-khaufu war raja, takut dan mengharapkan. Kalau kita takut saja, kita akan mati. Sakit jiwa kita. Kenapa kamu ni kemurungan ni? Takut diazab oleh Allah Ta'ala. Itu bahaya. Tapi kalau kita terlalu rajak saja, terlalu mengharapkan rahmat, keampunan, pahala yang Tuhan nak beri saja, orang ni akan jadi liberal. Dia akan jadi murjiah. Sebab apa? Kenapa tak solat? Allah Karim, Allah Maha Pengampun. Kenapa? Jadi kita kena jalan dua-dua. Bagi orang yang banyak ibadat, dia mengharapkan keampunan Allah Ta'ala. Bagi orang yang buat maksiat, dia kena ingat kuasa Allah Ta'ala, Jabbarul Muntaqim Al-Aziz, kuasa Allah Ta'ala yang boleh ambil tindakan ke atas dia. Kita kata ini sangat berbahaya. Sebab apa berbahaya? Kalau kamu langgar, kamu akan kena. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah kita dapat tadabbur dua ayat kita pada pagi ini. Yang pertama sekali kita ulang balik surah Al-Mulk, surah yang dinama dengan Al-Mani'ah, penghalang daripada azab kubur, Al-Munjiah, penyelamatnya daripada azab, dan dia juga menjadi surah yang dibaca oleh Nabi SAW pada waktu malamnya sebelum tidur, insya-Allah menjadi amalan kita pada setiap malam. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala mula dengan Tabarak, Maha Suci Allah Ta'ala, kemudian menunjukkan kuasa Allah Azza wa Jalla. Ayat yang kedua daripada ayat ini, ayat motivasi. Allah nak tengok, aku jadikanmu hidup dengan mati ni, aku nak uji kamu, siapakah di kalangan kamu orang yang betul-betul baik, orang yang ahsanu amala, yang baik amalannya. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kalau kita kata baik amalan itu berapa syarat? Dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, mesti benar dia punya amalan. Saya ikhlas ni tapi buat pelik-pelik, lah, itu tidak ikhlas. Ikhlas saja tak cukup, tetapi dia kena ada ikutan. Ikhlas dan ikut. Ikhlas tu dari sudut hati, ikut dari sudut perbuatan amalinya. Jadi amalinya kena ikut Nabi SAW, hatinya kita kena ikhlas, ikut semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah yang dapat kita tadabbur. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita semua di dunia dan juga selamat di akhirat. Lebih-lebih lagi di saat yang kita takut gawat ini. Alhamdulillah beberapa kali saya dah ulang kepada para jemaah, di antaranya penyelamat kita di atas dunia ini daripada virus-virus, daripada kita duk takut benda-benda yang kita takut atas dunia ni. Jangan lupa baca zikir pagi dengan petang. Itu jangan lupa tu. Zikir pagi yang petang ni dulu anda dah sebut. Ulama kita buat ibarat seperti apa? Seperti pakai baju besi bagi pejuang. Orang nak pergi perang, baju besi itulah yang menjadi benteng dia. Kita sebagai orang umat hamba Allah Ta'ala ini, zikir pagi dengan petang itu menjadi benteng daripada yang menyelamatkan kita daripada gangguan-gangguan. Dan bila kita nak keluar daripada rumah, kita baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kemudian mana-mana tempat yang kita pergi, jangan lupa baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ingat dah doa ni? Coba kata a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setiap tempat kita nak pergi baca. Adapun air ni air hak doktor ni, ini dia panggil ikhtiar. Secara zahirnya kita basuh tangan, tak ada masalah. Kena basuh tangan juga, baca doa dah. Doa tu doa. Tapi hak ni panggil ikhtiar dari sudut amalinya, tak ada masalah basuh. Jangan pula orang suruh basuh tangan marah pula kan. Yang pentingnya dalam Islam kita ni sentiasa kita basuh tangan. Bila? Paling tidak pun nak ambil wudu. Nak mandi, nak makan, semua kita ni alhamdulillah kita ni orang basuh tangan. Orang lain tak basuh tangan. Sebab apa? Dia duduk sibuk makan dengan sudu, dengan gerepu ya. Makan dengan kayu dia tu kan. Kita dah bismillah, masya-Allah tabarakallah. Jadi bacalah doa-doa yang telah diajar oleh para ulama kita. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ini doa-doa yang penyelamat insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kita sentiasa iltija, sentiasa bergantung dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, insya-Allah kita akan selamat. Ini di antara laginya penguasa-penguasa yang ada atas dunia ini kena berusaha hilangkan maksiat-maksiat. Sebagaimana berlaku dalam peristiwa Al-Bidayah wa Nihayah dalam kitab Ibnu Katsir,
Dia sebut satu peristiwa yang berlaku pada tahun 478 Hijri. Banyak berlaku wabak penyakit, virus kuat masa tu, taunnya macam-macam, ramai orang mati. Ramai orang mati, menakutkan. Kemudian khalifah telah melaksanakan arahan dia kepada pendakwah-pendakwah supaya melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, hapuskan benda-benda kemungkaran. Kata dia Ibnu Katsir, tak lama lepas pada tu wabak pun hilang, virus-virus penyakit sudah tidak ada, negeri kembali aman. Jadi amannya dunia ni dengan sebab apa? Dengan sebab tidak adanya maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik untuk dunia dan yang sangat terbaik untuk akhirat kita, insya-Allah. Kalau ada masa nanti kita sambung lagi dan tadabbur kita dalam ayat yang seterusnya, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.